Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang besar Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Dengan rahmat, kasih sayang dan limpah kurnia Allah SWT, masih lagi kita diberikan kebaikan iman, kebaikan takwa dalam bentuk ketaatan kita untuk terus menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar yang Allah Taala kekalkan kepada kita ini wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kekuatan ni, Allah Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan seperti biasa dengan bacaan suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. Mudah-mudahan ada rahmat dan keberkatan pada kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang penuh kepada kita dan kita akan mendapat apa yang telah dinyanyikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan dilindungi kita daripada segala bentuk fitnah, terutamanya fitnah yang terbesar, iaitulah fitnah Dajjal nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Pertemuan kita yang terakhir, tuan-tuan, kita masih lagi berada pada dosa yang ke-22 pada muka surat 123, iaitulah di bawah tajuk khianat, yang merupakan satu bentuk perbuatan yang menyalahi sifat amanah.
Jadi lawan amanah itu adalah khianat. Kita dah sebut dah itu tuan-tuan, betapa khianat ni tuan-tuan, dia boleh menjatuhkan sampai tahap satu negara. Kan? Kalau kita tengok pada kisah sejarah bagaimana runtuhnya Empire Uthmaniyah yang terdekat dengan kita ni tuan-tuan, yang mana tahun depan ni cukuplah 100 tahun kejatuhan khilafah Islamiyah, juga banyak disebabkan dengan khianat. Ambil balik sejarah negara kita, Melaka jatuh juga disebabkan khianat. Maka khianat ni satu perbuatan yang cukup dahsyat tuan-tuan kesan dia. Satu benda yang betul-betul jahat, yang dia menyebabkan banyak orang yang menanggung beban daripada perbuatan. Mungkin melibatkan jumlah yang kecil, mungkin seorang individu ataupun satu kumpulan yang kecil. Dalam satu perancangan khianat yang boleh menyebabkan sampai berjuta-juta orang mengalami masalah. Tengok macam mana hari ni orang Islam tuan-tuan, tak ada tempat nak berpaut. Apabila khilafah tak ada tuan-tuan, tak ada tempat nak berpaut. Pakat-pakat boleh tengok tuan-tuan. Gaza menangis tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan. Kita boleh buat apa tuan-tuan? Kita hanya boleh angkat tangan doa ke Allah, kita boleh buat qunut nazilah, hak tu je kita mampu tuan. Kita pun tahu keterbatasan yang cukup tinggi untuk kita nak tolong mereka. Habis-habis tak ada pun sangat tuan-tuan. Ada 2-3 NGO yang duk menggerakkan supaya kita dapat bagi sumbangan. Hak tu je kita mampu. Nak pergi bagi sokongan moral, nak bantu mereka apa semua, tak boleh lah tuan-tuan. Dalam keadaan sekarang ni kita pun tak mampu. Bila tak ada satu pihak yang menjaga kita ni tuan, masing-masing pakat terkapai-kapai. Maka sebab tu tuan, khianat ini diangkat sebagai salah satu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ni kita akan sambung lagi pada muka surat yang ke-125. Muka surat 125 insya-Allah. Baik. Khianat itu amatlah buruk pada semua perkara, dan sebahagian perkara khianat itu lebih jelek dari yang lain. Tidaklah seseorang yang mengkhianati kamu dalam bab harta itu sama seperti mereka yang mengkhianati kepercayaan kamu terhadap keluarga, harta, dan melakukan dosa besar. Tuan-tuan, khianat ni kadang-kadang kita pun tak tahu nak cakap macam mana tuan. Sebab disebutkan di sini tuan-tuan, untuk yang nama dia khianat memang satu perkara yang sangat buruk. Cuba dalam khianat ni pun dia ada tingkat-tingkat dia. Ada khianat yang paling berat, ada khianat yang sederhana, ada khianat yang ringan. Disebut di sini tuan-tuan, kalau kita dikhianati dalam bab harta itu tidaklah sama seperti mana orang yang khianat kepercayaan kita terhadap keluarga, harta, dan melakukan dosa besar. Tuan-tuan, contohlah kata contoh, kita ni ada anak-anak. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara iman anak-anak kita semua insya-Allah. Kan, tiba-tiba dalam kita duk didik anak-anak, kita duk kepung, kita duk jaga, kita ajak mereka tentang hukum hakam, kita berat tegas tentang amal ibadat. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang kita sayang tuan-tuan, dia mengkhianati kepercayaan kita. Dia melakukan dosa maksiat yang besar di belakang kita. Yang mana mungkin sampai tahap benda bila kita dengar pun tuan-tuan, hancur hati kita tuan-tuan. Contohlah kata sampai tahap berzina dan sebagainya. Kalau kata benda tu berlaku, apa perasaan kita tuan-tuan? Di hadapan kita, orang yang kita percaya ni dia cukup baik. Dia boleh dalam keadaan kita tengok dia ni, kita tak sangka dia boleh buat benda yang buruk macam ni di belakang kita tuan-tuan. Dia boleh menyebabkan seseorang hilang kepercayaan, tawak hati tuan-tuan. Rumah tangga boleh hancur berkecai disebabkan khianat dan hilang kepercayaan. Benda itulah yang banyak berlaku hari ni sekarang tuan-tuan. Ya, people make mistakes. Semua orang buat silap, betul. Tapi ada keadaan kesilapan tu tuan-tuan, satu benda yang orang boleh maafkan, tapi orang tak boleh lupakan. Forgive but not forget. Banyak pula orang putih benda ni. Orang boleh maafkan, tapi orang tak boleh lupakan. Kita kot dulu ada kot macam-macam orang buat kat kita tuan-tuan. Banyak benda lah. Mungkin orang pernah bully kita, orang pernah buat kasar dengan kita yang kita rasa benda tu geram. Tapi lah ni dah lupa dah. Ada tak satu dua benda yang dalam hidup kita sampailah kita ingat. Biasanya kalau benda tu kita ingat tuan-tuan, itu adalah benda yang terberat yang kita pernah kena. Yang kita rasa sahab, habis dah aku tak percaya dah kat dia ni.
Biasanya benda yang khianat terbesar ni kita akan ingat tuan, dia akan memberi kesan. Kesan dia dalam kehidupan kita. Fizikal, mental, emosi, perwatakan. Ada orang disebabkan khianat tuan-tuan daripada seorang yang periang berubah menjadi seorang yang pendiam. Daripada seorang yang ceria tukar terus-terus jadi senyap sunyi, tak mau bicara dengan orang. Terus duduk seorang-seorang dalam keadaan kemurungan, dalam keadaan stres. Ada orang disebabkan pengkhianatan sampai tahap hilang akal tuan-tuan, punya terlalu memikirkan betapa sedihnya keadaan dia. Bagaimana kalau kita tengok dalam Quran contoh tuan, Nabi Allah Yaqub alaihi salam ketika anak-anak dia mengkhianati dia, padahal ihwan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sedih dia dibawa sampai ketua tuan-tuan, sampai tahap buta mata dia. Walaupun Nabi Yaqub AS itu seorang Nabi, dia juga seorang manusia yang ada perasaan. Walaupun kita tahu sifat sabar yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu lebih tinggi berbanding kita yang sekarang ni tuan-tuan, umat-umat biasa, manusia biasa ni tuan-tuan, orang awam ni. Tapi nak habaq kata, kalau benda tu terlalu besar untuk kita tuan-tuan, macam-macam perkara boleh berlaku. Apatah lagi melibatkan ahli keluarga kita, melibatkan peribadi diri kita tuan-tuan. Orang buka aib kita, orang buka buruk kita, menceritakan dan sebagainya. Sedangkan orang yang tahu tu orang yang kita percaya. Jadi khianat ni tuan-tuan, dia memang kesan efek dia terlalu besar. Tak kena cakap kemas, tak kena boleh habaq tuan-tuan. Tapi kalau terkena tambatan hidung sendiri baru kita tahu tuan-tuan. Sampai tahap kadang-kadang kalau boleh, sebab tu yang kadang-kadang berlaku kisah sampai orang tahap bunuh diri. Sebab apa tak? Sebab mungkin terlalu malu, mungkin terlalu stres, mungkin dalam keadaan yang sangat tertekan. Sampai orang hilang kewarasan, hilang akal. Sebab tu perkara ni dilarang sungguh-sungguh oleh Allah dan juga baginda Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berpesan, Addil amanata ila man i'tamaka wa la takhun man khanaka. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tunaikanlah amanah kepada mereka yang mempercayaimu dan janganlah engkau khianati sesiapa pun yang mengkhianatimu. Tuan-tuan, bila cerita tentang apa yang datang daripada ajaran Nabi SAW ni tuan-tuan, maka Nabi akan ajak kita buat perkara yang baik-baik kan tuan-tuan. Di sini ada dua perkara kebaikan yang besar yang Nabi SAW pesan kepada kita tuan-tuan. Pertama, Nabi habaq tunaikan amanah kepada mereka yang mempercayaimu. Kalau hari ni ada orang cerita masalah, orang cerita rahsia, orang cerita satu benda yang besar kepada kita untuk minta tolong kita, mungkin bagi nasihat dan sebagainya. Benda yang diceritakan tu kalau terlepas ke orang lain boleh menyebabkan dia malu, dia dihina, dikeji dan sebagainya. Benda tu Allah Ta'ala datangkan dia untuk cerita kat kita. Itu satu amanah yang besar. Jaga tuan-tuan. Tunaikan amanah kepada orang yang percaya kita tuan-tuan. Kalau kita nak cerita ni, skop ni terlalu luas tuan-tuan. Skop ni tersangat luas. Termasuklah, kalau kata saja saya nak sebut tuan-tuan. Termasuklah kepada semua ahli-ahli parlimen yang berada di Malaysia ni tuan-tuan. Tak kira apa parti, apa bangsa. Bila kita mengundi mereka tuan-tuan, kita memberi amanah kepercayaan kepada mereka. Mesti ada sebab kita undi satu-satu orang. Mungkin berdasarkan perwatakan dia, mungkin berdasarkan pembawaan dia, mungkin yang kebanyakan sekarang ni berdasarkan manifesto dia, perjanjian yang dia cuba bawa. Apabila dia telah pun mendapat amanah tersebut daripada kita, dia tak tunaikan tuan-tuan, maka ketika itu bayangkan macam mana nak jawab di hadapan Allah. Melibatkan satu jumlah kawasan yang besar, parlimen tuan-tuan. Itu kalau kita ambil bab negara lah. Kalau kita ambil dalam bab kecil je, contohlah kata masjid. Masjid 3 tahun sekali dia akan ada pilihan raya. Maka dalam pilihan raya ni kok ada orang yang nak bertanding dan sebagainya, maka apa dia akan bawa? Dia akan bawa manifesto juga. Apa dia akan buat kepada khariah dia, apa akan ini apa semua. Dapat jawatan, diberi amanah, tak buat. Siap sedia untuk bersoal jawab di hadapan Allah. Ini Nabi pesan tuan-tuan. Dapat amanah, benda tu berat, tunaikan.
Saya sebut bulan lepas tuan-tuan, antara ciri orang yang akan masuk syurga Firdaus Allah, orang yang jaga amanah. Nak masuk syurga Firdaus, syurga paling tinggi, syurga yang dalam dia nikmat yang paling besar, tak ada pada syurga-syurga lain. Syurga yang satu-satunya menjadi tempat adanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan calang-calang orang boleh masuk dalam tu. Antara ciri nak masuk syurga Firdaus, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memelihara amanah dan janji-janji dia. Tak senang tuan-tuan, amanah ni tak senang. Itu yang Nabi pesan pertama. Dan yang kedua Nabi kata, janganlah engkau khianat sesiapa pun yang mengkhianatimu. Nabi SAW tuan-tuan punya hebatlah. Nabi ni, kita tengok cerita Nabi, orang buat tik kat Nabi, orang buat macam-macam jahat kat Nabi SAW. Semua Nabi balas dengan kebaikan. Habis-habis tak ada pun tuan-tuan, lah bualah tu Nabi maafkan. Kan? Nabi maafkan, Nabi settle macam tu, Nabi lupakan semua tuan-tuan. Dan Nabi ajak kita, jangan khianat orang yang khianat kita. Kita hari ni percaya salah satu orang tuan-tuan, orang tu pecah amanah kita. Orang tu khianat kita. Tuan-tuan nak duduk diam ke? Kalau ikut hadis ni, Nabi kata, dia khianat, hang, biar pi. Hang jangan buat balik kat dia. Mampu tak tuan? Bukan saya nak cucuk tuan-tuan, tak lah kan? Tuan-tuan kata, apa ni duduk main cucuk pula. Tapi sebagai manusia sekarang ni tuan-tuan, kita dengar pun kita berasa macam, betul tak benda ni? Betul. Betul, sebab Islam ni ditunjangi atas akhlak. Dan itu merupakan antara misi besar diutuskan Nabi SAW. Nak membawa akhlak. Tapi akhlak yang Nabi bawa ni tuan-tuan, satu benda yang kalau kita beli ikut ni tuan-tuan, ternyata orang akan respect kita tuan. Bagaimana nak balas, jangan balas orang khianat kita. Macam mana benda pertama yang kena ada apa tuan-tuan? Sabar. Bila orang khianat kita, orang buka aib kita, orang pecah amanah kita, tuan, confirm kita tak puas hati. Confirm kita akan bicari dia. Tapi nak halang benda tu, sabar. Sebab tu tuan, sifat sabar ni Allah Ta'ala janjikan dengan kemuliaan, dengan pembalasan yang berlipat kali ganda kepada orang yang sabar. Tuan-tuan, hari ni orang Palestin, tuan-tuan, kita tengok bagaimana keadaan mereka hari-hari, video tiap-tiap hari, tuan-tuan, sampai macam-macam jenis video yang terbaru, tuan-tuan. Tapi ternyata sabar mereka ni, tuan-tuan, subhanallah. Kalau kita kena macam Palestin, tuan-tuan, tak tahu nak abang apa, tuan. Tak berani. Tak mampu pun kita jadi macam mereka. Kita tak pernah hidup macam tu pun. Mereka 2-3 hari tak ada benda makanan tuan-tuan. Air sekat, elektrik sekat, internet sekat, makan pun kena jatuh tuan-tuan. Kita hari ni makan bukan jatuh, makan buang. Order satu pinggan, makan suku tak sedap, kata buang, tinggal. Saya pergi beli pula tu, tak sedap, buang pula. Allah tak uji lagi kita macam tu tuan. Jadi nak lawan satu benda jahat supaya jangan kita balas balik dengan kejahatan, main dia adalah sabar. Dan itu juga telah pun ditunjukkan dengan jayanya oleh baginda Nabi SAW. Kita nak buat ibadat pun tak sabar tuan. Saya sendiri pun tak sabar nak buat ibadat. Kita main semayang macam biasa. Kena itu imam dia tak tahulah. Kok Allah nak uji kita, imam baca panjang sikit ya. Taklah lebih mana pun, tambah 3-4 minit pun. Tahu dia punya khusyuk hilang terus. Hati ni duk bungkam maki dia ni pasal apa pula dah awak hari ni panjang satu macam tu. Maghrib pun baca ya qul ya qul Allah sudah ditariklah surah-surah atas. Kan. Terus jadi tak tenteram tuan-tuan. Tu tengah dalam ibadat. Dalam ibadat pun tak boleh nak sabar tuan-tuan, macam mana dalam kehidupan. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya banyak benda kita kalah tuan, tapi bila kita tengok apa yang Nabi SAW sebut ni tuan-tuan, mudah-mudahan benda ni boleh memberi ketenangan kepada kita. Walaupun benda Nabi sebut ni tuan-tuan, kalau kena kita faham, tapi nak lawan dia susah. Jangan khianat orang yang khianat kita.
Sedangkan orang yang khianat itulah yang akan berubah menjadi musuh kita. Walaupun satu ketika dia adalah orang yang paling kita sayang, tapi selepas berlakunya pengkhianatan, tak mustahil dia akan jadi musuh nombor satu dalam hidup kita. Tapi Nabi kata, jangan balas khianat dengan khianat. Maksud dia apa? Biar Allah Ta'ala yang selesaikan. Sebab dosa khianat besar. Saya kita mulalah macam inilah. Aku geng dengan hang, hang jaga semua. Aku gaduh dengan hang, aku piduk kat tempat lain, hang bocor habis semua rahsia buruk aku. Yang ini pun piduk dengan baru, bocor habis dia ni punya rahsia semua. Apa kita dapat tu sebenarnya? Pakat duk buka aib orang ni, duk buka buruk orang. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudara Islam dia, Allah Ta'ala akan tutup aib dia dunia akhirat. Kalau aib dunia tuan-tuan boleh lari lah lagi, gagah-gagah lah pindah rumah ke, pindah negeri ke, kan apa-apa pun boleh buat lagi tuan. Aib akhirat nak lari mana, nak bergerak pun tak boleh. Terus nak bercakap di akhirat pun dengan izin Allah. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman. Tidak ada satu percakapan pun melainkan dengan izin daripada Allah yang Maha Pemurah. Nak bercakap pun tunggu izin, nak bergerak lagi lah. Kerah diri statik lagu tu. Allah buka aib kita. Seluruh umat tengok tuan. Kita kena ingat tuan, kalau Allah buka aib ni tuan-tuan, orang yang tak ada pernah kena mengena dalam hidup kita pun akan tengok. Yang confirm akan nampak siapa dia tuan-tuan? Umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang akan dihisab awal-awal umat Nabi Muhammad SAW. Makna kata daripada Nabi Isa sebelum Nabi SAW sampailah umat Nabi Adam, semuanya selepas tu. Allah buka aib kita kat skrin besar akhirat tuan. Semua boleh tengok. Nak tak mana buka? Nak lari pergi kat mana? Maka sebab tu Nabi halang kita. Jangan balas khianat dengan khianat. Biar orang khianat kita, kita doa ke Allah. Makin bersungguh kita rapatkan diri dengan Allah. Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Baik. Dari sebuah hadis juga menyatakan, yutba'ul mu'minu ala kulli khalqi laisal khiyanah wal kadhib. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud orang beriman boleh berakhlak, yakni menjadikan perangainya dengan apa sahaja kecuali perkara yang melibatkan pengkhianatan dan penipuan. Nabi SAW beritahu, nak buat macam mana kita punya akhlak, buatlah tuan. Kelaku kita ke apa ke, mungkin kita ni bila kita duduk dengan orang seronok, kita ni rajin buat lawak, rajin menyebabkan keadaan tu jadi seronok dan sebagainya, buatlah, nak buat apa pun buat. Cuma Nabi kata jangan melibatkan pengkhianatan dan penipuan, sebab benda tu boleh menyebabkan perpecahan, perbalahan, pemusuhan, bahkan boleh sampai tahap pembunuhan. Tu pengkhianatan. Bagaimana Palestin hari ini dikhianati oleh Israel. Itu kita tak katalah tuan, sebab kafir dengan Islam. Tapi yang menyedihkan bagaimana sesama Muslim, sesama Islam, sesama Tuhan dia Allah, syahadah yang sama, Nabi yang sama, ibadat yang sama, semua sama. Tapi demi sedikit keuntungan dunia yang dia nampak benda tu menyeronokkan. Mungkin demi sedikit harta, mungkin demi sedikit pengaruh pangkat dan sebagainya, khianat. Hari ni hang kawan dengan aku, esok aku pijak hang, aku pula naik hang duk bawah. Macam tu kan benda terjadi tuan. Kita pun tak tahulah sampai bila caca marba keadaan yang akan berakhir. Dan sebab tu tuan, sebenarnya kita memerlukan kepada khilafah. Kita memerlukan kepada sistem ni tuan. Tak tahulah 2024 apa nak jadi. Kalau jadi apa-apa, moga Allah tetap pelihara iman kita. Kan? Kuatkan kehidupan kita untuk terus menyembah dan berbakti kepada Allah SWT. 100 tahun cukup kejatuhan khilafah. Kalau kita baca teori-teori konspirasi pun tuan, jadi takut, jadi seram tuan.
Akan berlaku perbalahan, akan berlaku pergaduhan di Mekah dan sebagainya. Seram lah. Tapi tak apalah, yang tu kita jangan fikir. Yang tu bukan hal kita. Kalau berlaku dalam keadaan kita masih hidup, maka pada sekarang ni kita kena buat persediaan. Pastikan hidup kita menjadi yang terbaik kepada orang lain. Nabi SAW sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bagi kebaikan kepada manusia lain. Setakat hari ni kita hidup, apa manfaat kita bagi ke orang? Apa kebaikan yang kita sebarkan kepada orang? Kalau setakat kita ni pandai komen, pandai condemn, pandai kritik, tak ada kebaikan lah. Tapi kalau kita membantu dan senyap, kita memberi nasihat, kita cuba memberi sumbangan apa-apa jua yang kita buat demi agama, tuan-tuan, maka benda tu akan menaikkan kedudukan kita di sisi Allah, menjadi antara sebaik-baik manusia. Bolehkah orang baik ada sifat khianat dengan penipu? Benda tu tak boleh bercantum. Dia tak boleh duduk sekali. Dia ibarat magnet yang sekali. Mana boleh? Dia kena berlawan, baru dia boleh rapat. Duduk sama-sama tak boleh. Dua benda tu tak boleh duduk sekali. Dan orang yang dalam hidup dia, tuan-tuan, sentiasa ada sifat khianat dan penipu, orang ni orang yang takkan dipercayai. Mai pilih siapa pun. Kan? Kalau bahasa famous, orang sebut apa? Buka mulut je, bohong. Lama mana orang nak percaya, tuan? Orang tak percaya. Tak kisah siapa pun. Tak kisah apa bentuk perjuangan pun. Tak kisah apa chapter kehidupan pun. Dalam keluarga kita ada orang yang khianat bohong. Dalam masyarakat kita ada orang khianat bohong. Dalam tempat pekerjaan kita ada orang rajin khianat bohong. Mana kita nak percaya orang macam ni, tuan? Bolehkah kita nak angkat orang tu jadi pemimpin? Bolehkah kita nak angkat orang tu sebagai ikutan? Kita pun tahu tak boleh angkat. Terus tak ada apa pun, duk banyak ada khianat, banyak ada bohong, apatah lagi kalau diberi kekuasaan, pengaruh. Saya cakap ni dalam satu aspek yang umum. Tak kira apa organisasi, apa bentuk tujuan. Supaya kita kena sedar, bila kita nanti berada di atas, maka fahamlah bahawa benda yang terberat itu adalah amanah yang hendak ditunaikan. Bukan senang, tuan-tuan. Setakat nak dapat nama ni ada banyak cara boleh buat sebenarnya. Kalau kita nak orang kenal kita, tak semestinya dengan menjadi kepimpinan, tak. Ada banyak cara. Tapi buat apa, tuan? Kalau orang kenal kita dalam keadaan kita sendiri pun tak jujur kepada diri sendiri dan juga masyarakat, terutamanya agama kita. Maka bendunglah dua sifat ni, sebabnya ianya perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW lagi dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jal, ana thalisun asy-syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah. Fa idza khana kharajat min bainihima. Rawahul Baihaqi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, aku adalah yang ketiga, yakni Allah itu adalah yang ketiga sebagai saksi atau penjamin antara dua orang rakan kongsi selama mana keduanya tidak mengkhianati amanah rakannya. Tuan-tuan, ramai tuan-tuan yang dia memulakan kehidupan, biasanya kita ambil dalam bab perniagaan lah, 2-3 orang pakat share untuk buat tubuh satu-satu perniagaan dan sebagainya. Biasanya banyak yang berjaya, tuan-tuan. Ada yang kekal sampai ke akhirnya, dan ada yang runtuh di tengahnya apabila berlakunya pengkhianatan. Dia dengan duit ni, tuan-tuan. Kita hari ni tak pegang duit banyak. Siap kita duk abang pula, hampa ni duk kumpul duit banyak-banyak, hampa nak buat apa lah. Kita habis-habis banyak pegang pun 3-4 ribu kata ni. Tu pun 3-4 ribu tu pun hari gaji. Seronok tengok statement gaji baru masuk kan. Oh, banyaknya kosong. 5 minit selepas tu bayar rumah, bayar kereta, bayar tu, bayar ni lah. Tadi kosong ada 3 lah, tinggal 1 lah. Kan? Seronok kan? Kan? Kita tak pegang duit banyak-banyak, kan? Kita tak duduk situasi tu. Alhamdulillah lah Allah tak uji kita dengan benda tu, tuan. Orang yang bila duduk dalam keadaan halta merimpah ruah ni, tuan, takut dia akan main satu sifat, nak gandakan lagi apa yang ada pada diri dia.
Sebab tu apa yang kita kena ada ni tuan-tuan, daripada penerimaan segala bentuk nikmat yang kita dapat daripada Allah adalah syukur. Orang yang tak syukur ni tuan-tuan, dia akan terus melakukan benda-benda yang bersalahan, termasuklah khianat. Dan Allah bagi tahu selama mana dalam satu perjanjian melibatkan dua orang, di sana terpelihara amanah dan kebaikan, Allah akan berserta dengan mereka sebagai share partner yang ketiga dalam memberi rahmat, melimpahkan, meluaskan rezeki dan sebagainya. Sebab Allah SWT suka kepada hamba-hamba dia yang duduk dalam keadaan berjemaah, yang saling bantu-membantu antara satu sama lain. Itu merupakan perkara yang disukai oleh Allah. Dan orang yang buat benda yang Allah suka, Allah Ta'ala akan bersama dengan mereka. Meluaskan lagi, memberi kemudahan lagi, buka habis segala cabang yang boleh demi kebaikan yang akan diberikan. Tapi disebut di sini apabila mereka mula mengkhianati, maka ketika itu Allah Ta'ala akan berlepas diri daripada ni. Sebab tu bagaimana tuan-tuan, didikan Nabi SAW terhadap para sahabat tuan-tuan. Mereka walaupun dalam keadaan daripada pelbagai cabang bangsa, daripada pelbagai bentuk kedudukan, ada yang hamba, ada yang bangsawan, ada yang biasa sederhana tengah-tengah, ada yang orang yang cerah, ada orang yang gelap, namun semua tu tak menjadi masalah untuk mereka hidup sebagai seorang hamba Allah yang bersatu hati di bawah panji mulia la ilaha illallah. Tapi hari ni kita benda tu dah main peranan tuan-tuan. Pengkastaan walaupun mungkin secara tidak formal tetap berlaku, walaupun dalam keadaan kita cuba untuk buang benda tu yang sekarang ni kita sebut sebagai resis dan sebagainya, masih lagi ada di negeri kita ni. Saya tak tahu nak komen lah, tuan-tuan mungkin lebih tahu lah kot dalam bab resis ni. Bangsa macam saya ni tuan-tuan, alhamdulillah duduk di Pulau Pinang antara tempat yang tepat lah. Tapi tuan-tuan, biasalah kalau nak cerita ni banyak benda lah. Kita bukan nak ungkitkan apa kan, tapi benda ni berlaku tuan. Penghinaan bangsa, penghinaan kedudukan, penghinaan dari segi kaya miskin. Kita duk ingat zaman ni zaman orang dah terbuka dah, zaman makin maju dan sebagainya, tak juga tuan. Maka sebab tu apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Pelihara amanah yang kita ada hari ni. Kita tak perlu pandang orang-orang sekeliling kita tuan-tuan. Yang perlu kita pandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ni duk bagi kita makan siapa dia? Hari ni bagi kita sihat siapa dia? Hak ni yang terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita ni siapa dia? Bukan makhluk tuan-tuan. Bukan orang yang tepi-tepi kita, bukan bos kita. Allah. Kita jaga hubungan amanah kita dengan Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan cukupkan semua. Biarpun apa yang kita buat ni mungkin manusia tak suka. Contoh, kita bercakap tentang kebenaran. Walaupun orang yang kita cakap tu orang yang sefikrah dengan kita, satu haluan dengan kita, mungkin sekumpulan dengan kita, tapi dalam tu ada kesalahan, kita sebutkan kesalahan menyebabkan kita dibenci. Selagi mana perbuatan kita itu tidak bercanggah dengan apa diajar oleh Allah dan Nabi SAW, maka peganglah amanah tu. Demi Allah, kita mendapat kebencian manusia, Allah akan jaga kita. Allah akan cukupkan semuanya untuk kita. Tapi demi manusia, kita menyebabkan Allah marah, standby. Allah akan serahkan kita kepada manusia. Lama mana manusia nak tolong kita tuan? Kita ni habis-habis rapat-rapat pun tuan, family lah. Abang kakak kita, mak ayah kita kalau masih ada tuan, mak ayah dah tak ada dah tuan, maka kita harap adik-beradik kandung kita. Adik-beradik kandung kita, mereka ada tanggungjawab. Mereka ada amanah mereka. Setakat sikit-sikit yang boleh mereka tolong, boleh mereka tolong tuan. Kalau kerap tiap-tiap kali nak minta tolong, siapa nak tolong tuan? Lah kita akan tinggal macam tu tuan-tuan. Bila Allah serah kita kepada manusia, lah terkuntang kanting kita macam tu tuan-tuan. Jangan risau. Jangan berasa takut. Yakinlah dengan Allah. Bila kita pegang dengan Allah, tak ada siapa yang mampu menggugat kedudukan kita. Tapi sekali kita khianat tuan-tuan, walaupun bukan dengan Allah, kita khianat dengan hamba Allah, maka ketika itu
Allah akan turun untuk masuk campur dalam hal tu, yang menyebabkan kita akan ditarik daripada segala pemberian nikmat yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala jelaskan sendiri, datang daripada mulut mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yurfa'u minan nasil amanah wa akhiru ma yabqi as-salah wa rubba musallin la khaira fihi, rawahu at-Tabrani, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksud, perkara pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia ialah amanah, dan yang terakhir sekali ialah salat. Mungkin ada yang menunaikan salat, namun solatnya tidak membawa apa-apa kebaikan untuknya. Tuan-tuan, yang pertama diangkat adalah amanah. Makna kata, kalau kita tengok sekarang ni apa yang terjadi di dunia sekeliling kita, terutama melibatkan masyarakat Islam kita, betul tak apa yang Nabi SAW sebut ni, tuan? Sebenarnya Arab-Arab yang duduk di tepi-tepi Palestin ni, tuan-tuan, kalau mereka ni bergabung, tuan-tuan, Israel tu boleh lenyap tu. Tapi hari ni Arab ni pula yang pergi sokong Israel, yang buat perdamaian dengan Israel, yang ada usaha sama dengan Israel. Allah nak tunjuk kita dulu sikit, kalau tuan-tuan jenis orang yang ambil tahu politik luar, ketika mana Mesir satu ketika dahulu, waktu pilihan raya, mereka berjaya Dr. Mursi, kan? Dr. almarhum Dr. Mursi. Moga-moga Allah Ta'ala letakkan dia di tempat yang tertinggi, tuan-tuan. Berjaya memegang amanah, mendapat mandat daripada rakyat. Apabila dia membawa antara manifesto pilihan raya dia nak buka pintu sepadan Palestin. Yang sebelum tu, waktu pemerintahan pemimpin lama, tak buka, tuan, sebab mereka ni geng dengan Israel. Ketika mana Dr. Mursi dapat kuasa, tuan-tuan, antara benda pertama dia buat, tuan-tuan, dia buka pintu sepadan Mesir, Palestin, iaitu di kawasan Rafah. Tapi dia tak lama, sebab benda tu memberikan satu keadaan yang buruk pada diri dia. Akhirnya Barat bekerjasama, adanya pengkhianatan daripada orang Mesir sendiri, menyebabkan kerajaan Mursi digulingkan. Tu yang Kih Rabi'ah tu, yang duk angkat tangan 4 jari tu. Dulu kita pun pakat belilah baju tu, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, bagaimana sejarah tu. Orang yang menang pilihan raya akhirnya disumbat dalam penjara, digulingkan, dan akhirnya dia syahid dalam penjara, tuan, meninggal. Yang menyedihkan, tuan-tuan, dia kata, kita dengar ni tekilan lah. Dia kata, waktu aku duduk penjara ni, aku cuba minta kat mereka Quran. Aku teringin nak pegang Quran, tapi mereka tak bagi. Mereka takut kau aku baca Quran, sedangkan aku ni hafiz Quran. 30 Quran ni dalam dada aku, 30 juz, aku teringin nak pegang Quran. Minta tu pun tak dapat, tuan. Asal dia seorang presiden sebuah negara. Apa kita nak sebut hari ni, tuan-tuan? Si Kitul tu berada di mana-mana saja. Tuan-tuan faham tak si Kitul? Kalau orang muda mungkin tak apa nak faham, nak kena jelas pula, tapi tuan-tuan faham kot lah, si Kitul lah. Pengkhianatan ni berlaku di mana-mana saya nampak, tuan. Akhirnya bila Mursi digulingkan, pintu Rafah tadi ditutup balik. Dan kalaulah sekarang ni apa yang berlaku di Gaza tu, tuan-tuan, kalau pintu sepadan Rafah dibuka, banyak bantuan boleh disalurkan. Orang boleh masuk ke sepadan Mesir, tuan-tuan. Orang Palestin pun boleh keluar cari perlindungan, cari ubat-ubatan, makanan dan sebagainya. Tapi tak buka, tuan. Sehingga digelar Gaza hari ini penjara terbesar dunia. Terkepung, tuan. Tak boleh pergi mana. Mana pergi orang Arab yang duduk di keliling tu, bukan kaya-kaya, tuan. Tengok bangunan mereka, tengok kenderaan mereka. Bukan main kenderaan orang Arab sebelah-sebelah tu. Di Dubai, apa semua, kan. Polis pakai Lamborghini, tuan. Polis. Oh, kita habis-habis tak ada pergi mana bawa binatang, bawa lah ya, kucing lah apa, kan. Mereka bawa singa, kan. Tak tahu nak belah apa, belah singa, belah rimau. Punya banyak duit. Mewah, tuan-tuan.
Tapi bila Palestin berada dalam keadaan macam tu, di manakah mereka? Maka bila kita baca hadis ni, maka benarlah sadaqa Rasulullah. Perkara pertama yang akan diangkat adalah amanah. Ini semua janji yang nak membawa kepada peristiwa akhir zaman. Maka mungkinlah dengan daripada inilah takut-takut tercetusnya World War III atau yang kita akan sebut sebagai Malhamah Al-Kubra. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui segalanya. Tapi sebenarnya benda ni bukanlah kita nak tahu awaklah Arab ni tak mau ni. Tak, tuan-tuan. Ni. Dan macam dululah pernah dibicarakan, saya duduk dalam satu diskusi berkenaan hadis akhir zaman yang Nabi SAW memberi pesanan. Kalaulah kita tahu kata Imam Al-Mahdi itu telah pun dibai'ah, maka Nabi beri pesanan kepada kita, pilah duduk dengan dia, berbai'ahlah dengan dia walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Maka kita duk ingat, Imam Mahdi ni mai ikut Europe ke? Nabi duk Arab, Padang Pasir cerita apa pasal salji. Padang Pasir mana ada salji? Rupanya tuan-tuan sekarang ni salji dah mula turun di bahagian Arab. Daripada tanah yang gersang dah mula naik tumbuh-tumbuhan hijau, air sungai dah mula mengalir, salji dah turun di beberapa tempat di kawasan Padang Pasir. Allah tuan-tuan, Nabi SAW cerita benda ni 1000 tahun dulu lebih dah. Walaupun kita melibatkan perbincangan dan dosa besar, tapi ianya juga adalah petanda bahawa inilah benda yang akan berlaku pada zaman kita. Mana kata sejauh mana kita standby nak hadap benda ni. Benda pertama yang diangkat adalah amanah. Kalau dulu waktu Turki Uthmaniyah tuan-tuan, agak-agaklah kalau kita masih lagi berada di bawah sistem khilafah Uthmaniyah, mereka nak biang ke Palestin macam ni sekarang. Palestin tak ada siapa tolong. Israel dengan negara ni tolong. Amerika hantar kapal, hantar pula kapal yang terbaru kali kedua mai nak tolong. Palestin, Gaza tu ya tuan-tuan. Kecil tek tu ya. Tak ada siapa tolong. Pasal apa? Sebab ni amanah dah diangkat. Mereka nak mengejar kemewahan, nak mengejar keseronokan. Tengok Saudi tadi macam mana tuan. Saudi dah ni orang kata dihormati lagi sebab apa? Ada 2 tanah haram. Hak tu ya. Mekah dengan Madinah ada kat mereka. Hak tu yang menyebabkan orang respect lagi kat Saudi. Kalau hak tu pun tak ada, orang dah tak pandang dah. Kan? Nak cakap pun sedih. Dan Nabi kata yang terakhir sekali ialah solat. Ada satu hadis Nabi kata akan mai satu kaum yang mereka solat ni tak seperti mana solat para sahabat Nabi SAW. Solat pun solat lebih kurang tuan-tuan. Solat pun disebabkan terpaksa. Maka sampai satu tahap tak akan ada orang yang melakukan solat kepada Allah SWT. Kalau ada pun mungkin solat dia tak bawa apa-apa kebaikan. Solat yang tak khusyuk, solat yang tak ikhlas. Hari ni tuan, kita alhamdulillah lah masih lagi dijadikan daripada golongan musallin, orang yang menunaikan solat. Tak tahu tuan-tuan generasi lepas kita macam ni macam mana tuan. Tetapi mana-mana pun masjid surau tuan, yang ada semua umur kita tuan. Nak cari umur remaja, anak-anak muda tuan-tuan, tak ramai. Ada tempat tak ada terus tuan. Siapa nak ganti nanti duduk main-main imarah masjid-masjid semua ni. Maka macam tak mustahil kan. Nabi hebat kan. Antara benda yang akan hilang adalah solat. Law pun dah nampak dah orang tak minat dengan solat. Orang tak heran sangat dah dengan solat. Padahal masjid-masjid terutama di Pulau Pinang sekarang ni banyak yang renovate, banyak yang buat bagi elok dah, bagi cantik dah tuan, selesa betul-betul ni. Salah satu dia di masjid kita ni tuan-tuan, apa yang tak ada pada MSI ni. Daripada dalam sampai keluar, sampai ke jaga anak khoriah, sampai ke jaga orang-orang lain nak minta bantuan apa semua boleh. Tapi mana jemaah? Ini tanda lah antara benda yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni mes selesa nak duduk tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari bilik hotel. Boleh dapat besar ni tuan. Berapa ratus nak ada banyak. Ni main duduk free tuan. Dengan relax, dengan kapek tebal ni, dengan kita pun tak larat tegok dah. Mereka main aircon boleh jadi beku tuan. Mereka duk pasang bagi sejuk ke. Kan? Sampai macam ni punya selesa pun tuan. Orang tak mau main. Kita nak kata apa?
Mak masjid ni saya pernah main lama daripada sebelum renovate sampai selepas renovate. Orang yang duduk di sini orang tahu. Beza tak beza? Nak kata apa lagi tuan-tuan? Bila kita jumpa hadis macam ni, maka waktu tu kita kena rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, sekurang-kurangnya aku ni masih lagi dipilih untuk hadir ke rumahmu. Moga sampai habislah kita, Allah Ta'ala letakkan kita di atas jalan macam ni. Tuan-tuan, inilah benda yang nak disebutkan. Amanah akan diangkat. Maka pastikan dalam diri kita masih lagi beramanah dengan apa yang kita terima. Tugasan, tanggungjawab, amanah kita dengan Tuhan, amanah kita dengan agama, semua benda yang mana amanah itu ada atas kita, jaga elok. Jangan kita jadi orang yang khianat. Tuan, kita dah banyak khianat ke Allah. Kita dah banyak khianat kat Nabi SAW. Kan? Nasihat-nasihat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, tinggalan ajaran Nabi SAW. Banyak benda yang kita tahu. Nabi kata jangan buat benda ni, kita buat. Allah kata buat benda ni, kita buat lebih kurang. Tak khianatkan nama dia. Sampai bila kita nak khianat Allah dan Nabi SAW? Maka atas pasal kita masih lagi ada iman dengan, masih lagi ada kesedaran, mampu rasa di hati kita ni, ya Allah, betapa teruknya aku, ya Allah. Tuan-tuan, alihlah kedudukan kita, hadaplah kepada Allah dan Nabi SAW. Tak ada gunanya kita khianat, tuan, tak ada guna. Bahkan kalau kita kembali ke jalan yang benar, istighfar, mohon ampun, bertaubat, tuan-tuan, balik lakukan segala amanah yang telah kita terima ni, tuan-tuan, yakinlah apa-apa saja daripada kebaikan, semua kita mampu dapat daripada Allah. Dan bila kita balik untuk menunaikan amanah yang besar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, mudah-mudahan kita akan dapat satu perkara yang hanya ada pada Nabi SAW, iaitulah syafa'atul uzma di akhirat. Nak dapat syafaat Nabi, Nabi SAW saja yang dapat. Nabi-Nabi lain, Rasul lain, semua tak dapat. Tak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Nak dapat benda tu, hari ni perbetul balik amanah kita dengan Nabi. Sayang Nabi, cinta Nabi, ikut sunnah Nabi, dakwah cara Nabi SAW, pertahankan kesucian agama Nabi SAW, salawat kat Nabi SAW. InsyaAllah kita mampu dapat benda lebih daripada betul. Tapi kena ada sacrifice, kena ada pengorbanan. Berbaloi, tuan, berkorban kerana Allah dan Nabi SAW. Berbaloi, sangat-sangat baloi. Orang kata nak beli baju pergi kat mana? Kamdar kan, memang berbaloi. Tapi ini tak, tuan. Yang ni cerita kita nak dapatkan kehidupan yang terbaik di sana. Satu tempat yang akan memberikan nikmat demi nikmat, seronok demi seronok, tak perlu fikir apa dah, tuan-tuan. Maka di sini kena ada satu pengorbanan. Jaga amanah, jangan khianat, jangan tipu. 4 hadis kita tengok, 4-5 hadis kita tengok, tuan. Semua membawa satu pesanan yang sama. Dan datang daripada lelaki yang sama, Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada rahmat dan kebaikan yang boleh kita ambil, kita masukkan dalam diri kita untuk kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita boleh selesaikan pada bab khianat ini, mudah-mudahan insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakai cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas, dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Tuan-tuan, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan kembali menjadi umat ataupun hamba yang kembali menjunjung amanah yang ditinggalkan, yang diinginkan oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza bitaufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب الفضل، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.